Penggunaan teori dalam sesuatu konsep manusia yang membentuk satu pemikiran yang positif. Kami memilih teori Rational Emotive Behavioral Therapy REBT sebagai hasil laporan kajian tentang sebuah filem yang bertajuk Juwana 3 Perhitungan Takhir. Filem ini merupakan kesinambungan antara siri Juwana 1 dan siri Juwana 2. Kami mengaitkan teori REBT dengan isu yang terdapat dalam filem pilihan kami. Penggunaan teori ini dapat mengenal pasti sesuatu masalah dan jalan penyelesaian yang perlu dilakukan bagi membaik pulih keadaan. REBT merupakan teori yang diasaskan Albert Ellis, di mana teori rasional emotif perlakuan ini menekankan kepada pemikiran dan kepercayaan pada diri individu yang menyebabkan berlakunya permasalahan pada emosi dan tingkah laku individu. Seterusnya ialah sinopsis. Filem ini adalah pengakhiran bagi semua watak yang terlibat dalam filem ini. Watak Daim Ayang menyedari bahawa perjanjian mereka dengan Raja demi membebaskan Sarah, ayah watak dan adik-beradik Apek telah memakan diri. Sebenarnya Raja merupakan dalang di sebalik penculikan yang dilakukan kerana mahu membalas dendam. Selain itu, di Juwana 3 ni Daim yang merupakan perwatakan yang berbeza daripada Juwana 1 dan Juwana 2. Hal ini berlaku kerana Daim yang tidak dapat menerima kenyataan setelah kekasihnya Sarah yang mati mengalami gangguan emosi dan tertekan dengan keadaan masa dia, yang mana perasaan bersalah terhadap penyebab kematian kekasihnya. Daim telah termakan dengan pujukan Raja, menyebabkan dia telah memilih untuk bekerja dengannya. Manakala Botak dan Ayang pula terpaksa bersetuju untuk bekerja dengan Raja sebagai balang ganti kepada kebebasan dan keselamatan ayah Botak dan adik-beradik Apek. Mereka terperangkap dalam permainan Raja. Persahabatan mereka untuk sekali lagi diuji dengan Raja yang bijak memanipulasi dan melaga-lagakan mereka sehingga mereka masing-masing mencurigai antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rafhana binti Nur Azlan, memegang kad Matri S68482, akan membentangkan perwatakan seorang remaja di dalam cerita Juwana yang bernama Daim dan perkaitannya dengan teori REBT yang dipelopori oleh Albert Ellis. Daim merupakan watak utama di dalam cerita Juwana. Dia merupakan seorang remaja yang baik yang telah dibebaskan dari pusat Juwana. Dalam cerita ini, Daim merupakan seorang remaja yang tidak mudah berputus asa. Ini dapat dibuktikan dengan dalam pembelajarannya. Dia ingin menunjukkan kepada rakan-rakan dan orang sekelilingnya bahawa dia mampu berjaya walaupun dia merupakan seorang bekas pelajar Juwana. Selain itu, Daim seorang anak yang rajin. Daim membuat dua kerja bagi menyara hidupnya selepas kematian ibunya. Daim menggunakan masa yang ada dengan sebaiknya. Apabila tiba hari cuti, Daim mengulang kaji pelajaran kerana dia banyak ketinggalan dalam subjek yang akan diambil SPM nanti. Perwatakan terakhir adalah Daim mempunyai semangat setekawan yang tinggi. Dia tidak mengabaikan kawan-kawannya ketika mereka menjadi orang suruhan raja. Daim bertekad untuk membawa kawan-kawannya keluar dari tempat itu dan tidak lagi terlibat dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Mengikut teori Albert Ellis dalam konsep A, B, C, D, E dan F, saya akan menghuraikan peristiwa yang berkaitan dengan teori ini. A merupakan peristiwa yang berlaku ke atas Daim, iaitu kekasihnya Sarah telah mati dibunuh oleh Tok Ki. B merupakan kepercayaan yang dia tanam dalam dirinya bahawa kematian Sarah adalah disebabkan oleh Tok Ki. Daim berada dalam irrational belief kerana peristiwa yang menimpa hidupnya. Seterusnya, C adalah akibat daripada peristiwa tersebut. Daim menjadi agresif dan ingin membalas dendam kepada Tok Ki. D adalah kaedah untuk mencabar pemikiran Daim. Ini dapat ditunjukkan melalui Ayam, iaitu kawan Daim, yang mencabar pemikiran Daim dengan mengatakan bahawa dendam Daim kepada Tok Ki tidak akan menghidupkan Sarah.
Selain itu, ia berlaku apabila pemikiran dan perasaan Daim menjadi normal. Dia tersedar akan kata-kata Ayam bahawa dia tidak akan dapat menghidupkan Sarah walaupun dia membunuh Tok Ki. Namun, ia akan menjadi lebih teruk kerana dia mungkin akan menerima hukuman gantung. Akhir sekali adalah perasaan yang baru atau F, iaitu new feeling, menjadikan Daim lebih tenang dan berusaha menyelamatkan rakan-rakannya yang terperangkap dalam kerja jahat raja. Terima kasih kepada Nurul Rafhana atas pembentangan itu tadi. Saya Turbah Binti Burhan S68262 akan membentangkan watak seterusnya, iaitu watak botak. Watak botak ini telah dilakonkan oleh Johan Al-Asri. Terdapat 3 watak botak yang saya boleh huraikan dalam laporan ini. Yang pertama, watak adalah individu yang suka pendendam. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa peristiwa yang membuktikan bahawa dia seorang yang pendendam. Yang pertama, di mana dia sangat membenci dan berdendam dengan ayahnya, iaitu ayahnya sendiri pernah menjadikan botak sebagai mangsa penderaan serta membunuh ibunya. Dan disebabkan peristiwa tersebut, botak pernah mencuba membunuh ayahnya sendiri kerana dendamnya terhadap ayahnya. Peristiwa yang kedua ialah dia iaitu sangat membenci Lan Todak kerana Lan Todak sering membuli botak serta rakan-rakannya semasa mereka di sekolah Indra Sakti. Perwatakan botak yang kedua iaitu mudah memaafkan. Apabila watak botak ini telah insaf, watak menjadi seorang individu yang rendah diri dan mudah memaafkan. Peristiwa ini dapat dibuktikan melalui peristiwa iaitu di mana selepas dia keluar daripada sekolah Indra Sakti, botak telah memaafkan ayahnya. Jika dilihat semula pada peristiwa yang telah botak alami, dia amat membenci ayahnya. Namun disebabkan dia insaf, dia menjadi seorang individu yang mudah memaafkan. Peristiwa yang kedua iaitu Daim dan botak. Pada peristiwa ini, botak dan Daim adalah sahabat baik, namun Daim memukul botak serta mencederakannya sehingga botak patah tangan. Namun disebabkan botak menjadi seorang individu yang mudah memaafkan, botak memaafkan Daim yang merupakan sahabat baiknya walaupun Daim pernah mencederakan dirinya. Watak botak yang ketiga ialah botak seorang individu yang suka bertindak mengikut perasaan. Contoh peristiwa iaitu yang pertama, pada cerita Juvana terdapat peristiwa di mana watak botak Ayam dan ayahnya telah dikepung oleh kumpulan Tok Ki, iaitu kumpulan gangster yang ingin membalas dendam terhadap mereka. Namun botak tanpa menghiraukan mereka, botak bertindak mengikut perasaan, turut bergaduh dengan mereka, dan perkara tersebut telah mencederakan kepala botak. Contoh peristiwa yang kedua ialah disebabkan keinginan botak ingin menyelamatkan Nadia, iaitu perempuan yang dia cintai, botak dengan sesuka hatinya bertindak mengikut perasaan, menyelamatkan Nadia dan melarikan diri ke hutan. Perkara tersebut telah menyebabkan Daim marah dan pergi menangkap botak dan Nadia, serta botak dan Daim bergaduh sehingga botak mengalami kecederaan pada tangan. Seterusnya, saya akan menguraikan watak botak dengan menggunakan beberapa konsep yang digunakan pakar dalam teori REBT. REBT amat menitik beratkan pemikiran, oleh itu konsep yang pertama saya guna ialah gangguan emosi. Di sini saya mengenal pasti bahawa botak mengalami irrational belief terhadap ayahnya sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana peristiwa yang berlaku terhadap dirinya. Botak adalah mangsa penderaan oleh ayahnya sendiri serta ayahnya juga telah membunuh ibunya. Hal demikian telah menyebabkan botak mengalami irrational belief yang tinggi serta mempunyai tingkah laku dan emosi yang tidak terkawal. Emosi yang saya boleh katakan ialah botak tidak bijak untuk mengawal amarah, malah dia juga mempunyai ego yang tinggi. Botak juga boleh dikatakan mempunyai tingkah laku dan sikap yang tidak bagus. Disebabkan dia menjadi mangsa penderaan ayahnya, dia selalu bersikap agresif, selalu bersifat keras kepala. Ini membuktikan bahawa peristiwa yang dia alami olehnya telah menyebabkan dia bersikap sedemikian. Gangguan emosi, hal ini jelaslah
membuktikan bahawa gangguan emosi yang dialami oleh botak disebabkan peristiwanya yang dihadapi, iaitu menjadi mangsa penderaan ayahnya sendiri. Dalam teori REBT, peristiwa kecil mempengaruhi kehidupan seseorang itu pada masa akan datang. Yang saya gunakan untuk menguraikan perwatakan botak ialah The ABC Framework. Terdapat 6 pembahagian dalam konsep ini. Yang pertama ialah A, yang merujuk kepada peristiwa ataupun pengalaman yang berlaku, iaitu attendant event. Pengalaman dan peristiwa yang berlaku oleh botak ialah dia telah menjadi mangsa penderaan oleh ayahnya, iaitu seorang penagih dadah. Demikian telah mengubah pemikiran, tingkah laku dan emosi botak. Seterusnya, disebabkan peristiwa itu, botak mengalami fasa yang dipanggil oleh belief, iaitu B. Di B ini, botak mengalami irrational belief, iaitu dia tidak boleh berfikir secara rasional. Demikian juga telah mendorong dia untuk menjadi individu yang nakal dan suka memberontak. Botak juga boleh dikategorikan sebagai individu yang membawa pengaruh buruk dalam dirinya, kerana irrational belief diri botak sangat tinggi kerana dia seorang yang nakal, dia seorang memberontak dan dia mempunyai ego yang tinggi. Contoh peristiwa yang saya kenal pasti ialah botak telah menjadi ketua ataupun kepala di sekolah wirabakti disebabkan peristiwa yang dialami olehnya. Selepas itu, perkara tersebut telah mendorong kepada C, iaitu emotional consequence, iaitu reaksi atas peristiwa tersebut. Disebabkan peristiwa botak menjadi mangsa penderaan, reaksi yang diberikan oleh botak ialah dia selalu membawa pengaruh buruk kepada rakan-rakan di sekolah wirabakti. Contohnya, dia sering mengajak rakan-rakan lain untuk membuli murid baru di sekolahnya, iaitu Dain. Botak telah mengalami proses di mana peristiwa A, B dan C, akan tetapi perwatakan botak ini telah disedarkan oleh sebuah watak, iaitu Wadin, iaitu Encik Ali. Dalam teori ini, Encik Ali mengatakan bahawa adakah sikap dia yang sekarang, iaitu memberontak, menyalahkan diri sendiri, sikap amarah yang tinggi boleh mengubah situasi. Disebabkan teori tersebut, botak mengalami kesedaran dan berfikir secara rasional. Setelah itu, botak mengalami affection physiology, iaitu E. Botak mula sedar dengan sikapnya dan dia juga turut mula untuk memperbaiki dirinya. Serta dia juga telah insaf. Dan yang terakhir, botak ini mengalami fasa terakhir, iaitu new feeling, iaitu F, adalah botak mula bersikap baik dan berfikir secara rasional dan mula memikirkan perkara dan peristiwa yang berlaku pada sebelum ini adalah perkara yang boleh membaiki dia pada masa akan datang, iaitu botak mula menjadi individu yang sedar akan kesalahan sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan yang dia ada. Ini jelas membuktikan perwatakan botak dengan menggunakan teori REBT ini adalah jelas dan terperinci. Watak ayam telah dilakonkan oleh Adam Syaz. Ayam merupakan kawan kepada Daim, Apek dan Botak. Dalam Zona 1, dia merupakan pelajar yang nakal dan menjadi pengikut Apek untuk membalas dendam kepada Lantoda. Dalam Zona 2 pula, dia perlu menjaga adik-adik Apek sementara Apek yang masih berada dalam Zona. Tetapi, adik-adik Apek telah diculik oleh Tok Ki. Ayam memegang watak yang mudah terpengaruh. Sebagai contoh, dalam Zona 1, dia mudah terpengaruh untuk menjadi pemberontak disebabkan oleh Apek. Sementara dalam Zona 3 pula, dia mudah terpengaruh dengan Dr. Nazim untuk mengambil dadah. Untuk mengkaji watak ayam, kami telah menggunakan satu komponen daripada teori REBT, iaitu Frame of ABC. A merupakan antecedent event, iaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Semasa ayam bekerja dengan Encik Raja, dia mendapat mengetahui bahawa kekasihnya telah surang kerana Encik Raja telah menunjukkan beberapa gambar kekasihnya dengan lelaki lain. B pula ialah belief, iaitu kepercayaan individu terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Kepercayaan mempunyai dua jenis, iaitu kepercayaan rasional dan tidak rasional. Kepercayaan rasional ialah pemikiran yang masuk akal, manakala kepercayaan tidak rasional merupakan pemikiran yang tidak masuk akal.
Ayam mengalami kepercayaan yang tidak rasional kerana dia mengalami gangguan emosi seperti sedih, kecewa dan putus asa. C pula ialah emotional consequence, iaitu kesan emosi dan tingkah laku yang terhasil daripada kepercayaan sesuatu peristiwa. Dr. Nazim mengajak ayam mengambil dadah untuk menghilangkan rasa sedihnya dan dapat melupakan masalahnya. Apabila ayam mengambil dadah, perasaan sedihnya menjadi berkurang. Tindakan ayam disebabkan oleh A dan B. Dalam teori REBT, kognitif, tingkah laku dan emosi saling berkait dan tidak boleh diasing. Tindakan yang dilakukan oleh ayam itu melibatkan ketiga-tiga frame of A, B, C. Sekian, terima kasih.